screen ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kita punya ulang kaji for accounts. Okay, so ni yang kita nak bincang hari ni, analyzing business transaction. Okay, cikgu difahamkan baru ni ada test Betul. Kau okey kot? Test belum. Test belum. Yang hari tu Minggu buat. depan. Oh, latihan. Latihan okey? Boleh. Boleh Right. Harap-harap yang boleh tu dilebihkan pada masa akan datang. Okey? Nanti test tak lama lagi kan? Okey. Jadi macam biasa, cikgu tak kisah kalau you all macam tiba-tiba je tak faham. Tiba-tiba je apa benda dia cakap ni. Tak kisah, cikgu lebih happy kalau you all stop me and ask me to macam revisit benda yang cikgu terangkan. Sebab as you all know, this process at the very beginning ni, kita payah nak what do you call that, nak tahu, nak jatuh cinta terhadap accounting, because it really needs some some sort of pengenalan yang lebih mendalam baru kita tahu. Kalau kita at this stage kita rasa what do you call that, we find difficulties to understand nanti, dan kalau kita stop learning in any of the process, apparently the problem gets bigger and bigger. Nanti we are way too far, then going back to the fundamentals will be macam very tedious lah. Alright, so as I hope what we have discussed last week with regards to berkenaan dengan pengenalan, berkenaan dengan accounting, the reason why we are doing accounting, the difference, perbezaan antara penyata kedudukan kewangan dan penyata untung rugi masih lagi segar dalam ingatan. Okey, boleh cikgu buat andaian tu hari ni? Boleh. Hari ni tak boleh cakap, dia guna komputer cakap. Kalau dia type, tolong bagi tahu Boleh. Okay, cikgu ada satu aktiviti untuk you all hari ini, dan sebelum aktiviti tu cikgu nak go through chapter pasal persamaan perakaunan, chapter 2. Okay, persamaan perakaunan. Okay, persamaan perakaunan. Alright, basically bila kita buat event untuk kita nak record certain event. So as kita tahu, the aim of any process in accounting process, dia tercanting. The aim of any accounting process adalah untuk mengeluarkan laporan, right? So we have been discussing this since our first class kan. Tujuan dia kita nak buat penyata kedudukan kewangan dan disupport oleh dua penyata lagi. Satu penyata untung rugi dan penyata aliran tunai. Cuma penyata aliran tunai ni you all akan belajar masa tingkatan 5 nanti. Jadi cikgu tak payah risau sangat pasal bab ni lah. Tapi having said that, nanti you all akan jumpa juga masa tingkatan 5 penyata aliran tunai. So sekarang ni the textbook is emphasizing yang ni dengan yang ni. Alright, ini adalah output terakhir. Alright, this is the output bagi sebuah organisasi dalam merekodkan, record transaction dia untuk recognize, value, classify dan report.
So semua proses-proses yang dia buat ni, dia punya output dia adalah laporan kewangan. Ni laporan. Tujuan apa kita buat semua kita dah bincang. Siapa yang baca laporan ni kita dah bincang. Apa tujuan, apa keputusan yang dia akan buat berdasarkan laporan ni pun kita dah bincang pada kelas yang sebelum ini. Jadi hari ini kita nak menjurus kepada macam mana economic event atau transaksi ekonomi ditukar menjadi penyata kewangan. So dia punya input dia kat sini. Input dia masuk dalam proses. Proses dia jadi output. Jadi output ni duduk kat sini. Penyata duduk kat sini. Dia punya input dia duduk kat sini. Dan ini semua ni, di antara kedua ni, yang proses ni adalah kerja-kerja sebagai seorang accountant. Ada orang datang Macam ada orang ketuk pintu je tadi. Oh. Hi Lash. Siapa? Oh, Lash pun sama. Your mic doesn't work. Alright. Mic tak bekerja tak apa. Janji kita punya otak bekerja. Am I right, Lash? Alright. So proses input proses menjadi output. Output adalah penyata. Alright. So dalam kita buat transaksi, kita buat kerja kita dalam merekod dan menganalisa, kita akan ada dokumen-dokumen ataupun receipt ataupun penyata ataupun slip ke ataupun receipt ke ataupun macam apa, biasanya kita kalau jual beli barang kita dapat payment bill yang kecil tu kan, yang apa tu, bila kita tap je dia keluar tu kan. So yang tu semua ni adalah dokumen-dokumen yang dikatakan sebagai input. Dan dokumen-dokumen ini akan diproses untuk menghasilkan output. Apa itu output? Output adalah penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi dan penyata aliran tunai. Tapi kita akan simpan penyata aliran tunai ini untuk bincang masa tingkatan 5 nanti. So kita punya output sekarang ni adalah penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi. Boleh faham Pelajar? Output dia adalah laporan-laporan yang dia akan dihasilkan. Boleh Alright. So dalam input ni, ini ni boleh tak cikgu kata input ni adalah perkara yang tiada dokumen? Perkara-perkara yang tiada dokumen. Boleh tak? Maksudnya tak ada slip, tak ada receipt, tak ada bukti pembayaran, tak ada bukti penerimaan barang, tak ada invoice. Boleh tak? Boleh tak input ni berupa sesuatu yang tidak mempunyai dipanggil trail lah ataupun kesan. Boleh tak input ni diandaikan juga sesuatu yang tidak ada trail, tidak ada apa? Punca. Tidak ada bukti. Tak boleh. Cakap kuat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau ada bukti pun tak boleh buat laporan ni. Kalau tak ada bukti? Tak jadi laporan. Okay, you all rasa macam mana? Najia kata kalau ada bukti, kalau tak ada bukti tak boleh masuk dalam input. Kalau ada bukti baru boleh masuk. Pandangan lain? Baik. Macam mana, Aiman? Amir? Kita boleh consider tak benda-benda yang tak ada dokumen? Tadi cikgu tadi. Benda yang tak ada dokumen ni boleh tak kita masukkan Apa you? input? Macam mana?
Jawapan ni boleh ke tak boleh? Boleh ke aku? Contoh, kalau boleh. Contoh. Contoh. Contohnya contohnya macam pencemaran. Pencemaran adalah sesuatu yang adalah kesan tapi tak ada dokumen, betul tak? Dia tak boleh dokumenkan pencemaran tu dalam bentuk kewangan. So dia tak ada bukti. So soalan dia sekarang ni, bolehkah pencemaran dikira sebagai satu transaksi supaya kita nak masukkan dalam benda tu dalam proses ni, dan lepas proses ini berjalan, kan, proses berjalan, bila proses ni jalan, dia mengeluarkan output. Boleh ke boleh? Boleh? Okey, itu satu jawapan. Boleh. Yang lain? Tengok dia orang type. Dia orang type tak? Dia orang type tak? Check. Oh, laptop je hari ni juga. Okey, tak ada orang type. Okey, tak apa. So, sebenarnya walaupun nampak perkara tu agak kejam sebab kita macam seolah-olah macam hanya mementingkan benda-benda material, tapi hukum perakaunan ni memang macam tu. Dia hanya benda-benda, dia pentingkan benda-benda yang material, benda-benda yang mempunyai tanda duit. Benda yang ada tanda duit sahaja dikira sebagai yang mempunyai input dalam bentuk resit, slip, penyata, nota dan sebagainya. Benda-benda yang tidak ada nilai duit, contoh kepuasan pelanggan, kepuasan pekerja, kemurungan pekerja. Kan kita selalu dengar orang bunuh diri kat Jambatan Pulau Pinang kan. Kemurungan. Semua ni tak dikira sebab dia tidak ada dokumen yang menunjukkan perkara itu berlaku. Faham Jadi environment ke, kepuasan ke, ataupun happiness, ataupun kesedihan ke, ataupun ancaman ke, semua tidak dikira dalam bentuk dokumen yang boleh digunakan sebagai input. Jadi, apa yang dia boleh dikira sebagai dokumen? Apa sahaja yang mempunyai dokumen. Sahaja dikira input. Dokumen ni dalam banyak segilah. Dia boleh jadi dalam bentuk slip, dia boleh jadi dalam bentuk resit, dalam bentuk nota, dalam bentuk keterangan dan sebagainya. Semua perkara dalam bentuk-bentuk tertentu boleh dikira sebagai dokumen supaya kita nak bawa masuk dokumen ni ke dalam proses. So proses inilah hari ni kita akan belajar. Kita tak belajar kat sini hari ni. Kita akan belajar ni proses. Jadi cikgu akan belanja ada orang datang ni. Assalamualaikum Daniel. Daniel berdengar ke? Dengar. Okey. Daniel, diorang ni semua tengah bagi tumpuan yang sungguh-sungguh ni, tak bercakap dengan saya ni. Nanti Daniel Ya ke? sedih aku tengok dia orang ni. So hari ni cikgu akan bagi InsyaAllah boleh. hari ni cikgu akan bagi tumpuan supaya kita fokus kepada ini, proses ni. Cikgu nak proses ni. Cara nak buat. Cara kita nak mengenal pasti, kita nak letak tanda duit, kita nak classify. Bila kita dah buat benda ni, kita dah kenal pasti, oh ini boleh masuk ni dalam proses. Oh ini tak boleh masuk. Masuk. Mana yang boleh masuk? Masuk dalam proses. Kalau dah item tu dah boleh masuk, item tu macam mana dinilai? Selepas dinilai, kita nak letak dia sebagai apa? Kalau kita lepas proses ni hari ni, kita belajar bab ni je, kat sini ni, terfokus kat sini ni, dan fokus kat sini ni, maknanya hasil dekat sini ni akan jadi mudah lah. Kalau lah kita tak
tak buat tak recognize benda tu, tak kenal pasti dengan betul, dan kita tak buat penilaian, dan kita tak classify mana-mana ni betul, maksudnya nanti kita buat persamaan perakaunan tadi tu, dia akan jadi salah. Dia tak akan jadi sama. Dia akan jadi ada masalah. Dia akan jadi sama ada aset akan jadi lebih, atau liability akan jadi lebih, atau equity akan jadi lebih. Dia tak akan jadi seimbang. Dia tak akan boleh kita membuat penyamaan. Ni kan kita buat tanda equation ni kan. Kita buat penyamaan ni, kita takkan boleh buat penyamaan kat sini. Okey, hari ni kita nak fokus kat sini je. Boleh Classify ni klasifikasi. Bahasa Melayu dia klasifikasi. Dalam chapter modul 2 ni, ayat pertama dia adalah klasifikasi account dan persamaan account. Dia tulis kat sini. Ini modul 2 kamu ni. Modul 2. Dengan ni, modul 2. Modul 2 duduk sini. Tapi ada proses-proses ni nanti korang akan belajar. Bahagian-bahagian ni akan belajar di modul 3. Kat sini akan belajar dekat modul 3. Nanti kalau modul 3, bila kita visit modul 3 nanti, cikgu akan terangkan apa itu dokumen-dokumen asas. Apa bentuk-bentuk dia. Ini modul 3 korang. Bentuk-bentuk risit-risit dan sebagainya. Nanti jumpa dekat modul 3. Tapi sekarang ni kita tengah fokus dekat macam mana kita nak buat benda ni. Boleh Boleh go. Alright. Masa kita buat kenal pasti sesuatu transaksi itu adalah transaksi perniagaan atau tidak. Itu kita kena paling penting sekali. Itu robot tak boleh buat, software tak boleh buat, AI pun tak boleh buat. Yang boleh buat manusia je. Kan? Dia kena tahu sama ada benda tu adalah transaksi perniagaan ataupun tidak. Jadi dia kalau nak jadi transaksi perekonomian ni, dia ada 3 benda ni dia kena selesaikan. Satu, dia kena kenal pasti. Alright, recognition ni dia kena kenal pasti. Dia kena kenal pasti. The difficulty of deciding when a business transaction should be recorded. So the predetermined time at which the transaction should be recognized point. Okay, ni cikgu akan terangkan nanti pada chapter akan datang. Tapi secara asasnya, kalaulah ini secara asasnya cerita dia adalah bila kita nak kenal pasti, kita katakan ini adalah kilang. Ni adalah kilang, alright. Kilang mengeluarkan barang, alright. Barang tu dia keluar daripada kilang, dia akan masuk warehouse, gudang. Okay, warehouse. Dia akan masuk gudang tu. Daripada gudang, baru dia akan hantar pada pelbagai tempat, termasuk barang tu akan datang ke kedai kita. Alright. Ada juga barang dia kena naik kapal dulu. Kalau barang tu datang daripada luar negara, dia kena naik kapal dulu. Faham Jadi di antara punca barang sehingga barang sampai, recognition point tu adalah di mana kita boleh kita boleh satisfy yang barang itu adalah barang milik kita yang perlu kita belanja. Contoh, kita beli apa tu? Beli peralatan sukan. Okey. Okey, cikgu sedang membuat perniagaan Al Ihsan Sport Direct ke Al Ihsan contohnya. Cikgu menjalankan perniagaan menjual barang-barang peralatan sukan. So cikgu pun dah order. Kilang ni kat Jepun. Cikgu pun order barang kat Jepun. So barang tu dah order. Orang Jepun ni pun dah bagi penyata kat kita.
Dia pun kata, okey, jumlah bil yang kita kena bayar adalah RM80,000 contohnya. Okey. Jadi RM80,000 ni bil di peringkat mana dikira sebagai RM80,000 yang kita kena yang dipertanggungan ke atas kita. Sama ada di kilang dia, ataupun barang tu duduk atas kapal, ataupun barang tu duduk kat warehouse, ataupun barang tu duduk kat mana-mana atas lori. Alright? Ataupun barang tu dah sampai kedai kita baru kita recognize. So ini adalah multiple recognition point. Dan di mana kita perlu recognize yang RM80,000 ni dah tanggungan kita, perbelanjaan kita bergantung kepada beberapa syarat nanti, tapi cikgu akan terangkan nanti. Tapi recognition point ni adalah menunjukkan kat mana sepatutnya kita kena cakap RM80,000 ni sebenarnya adalah belanja kita. Kan nanti kan kita buat ni kan adalah belanja kita kan. Sebab kita beli barang, kita kan jual barang-barang peralatan sukan. Jadi barang yang datang daripada Jepun tadi tu, kita perlu tahu di mana point yang sepatutnya kita rasa ini adalah perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh syarikat. Contoh, kalaulah barang itu duduk atas kapal, ada orang cakap mungkin barang tu kita RM80,000 ni bila dia keluar bil tu kita kena bayar lah. Sebenarnya tak macam tu. Dalam trade financing, kalau kita belajar mengenai pembayaran di luar negara ni, dia bergantung kepada barang tu kat mana. Kalaulah dia dekat atas kapal, barang tu duduk atas kapal, dan takdir ilahi, kapal tu mengkaram. Jadi kapal jadi kapal selam. Kan? Air duduk atas kapal. Kalau air duduk atas kapal, barang rosak tak? Barang rosak lah kan? Jadi Rosak. bila barang rosak, barang yang RM80,000 ni kita kena bayar ke tak bayar? Tak payah. Tak payahlah. Jadi ada poin-poin yang kita tak boleh nak cakap, oh senang cikgu, kalau keluar kilang je dah kita tanggung. Tak semestinya. Dia bergantung kepada poin mana yang kita mula bertanggungjawab. Dia tak semestinya dekat kilang, dia tak semestinya atas kapal, dia tak semestinya di atas lori masa penghantaran, dan kalau dah masuk kedai kita dah memang semestinya lah kan. Tapi dia ada poin-poin yang kita boleh recognize. Okay? Cikgu tak nak panjang kat situ, just nak simple je. Okay? Boleh faham Faham cikgu. Okay, ini boleh recognition untuk belanja, juga recognition untuk jualan. Jualan pun sama. Dia jualan ni pula dia panjang belah sini pula. Nanti kita pula hantar barang. Katakan pelanggan kita duduk kat Amerika, nak beli raket dekat Amerika tak jual raket. Jadi kita kena post, kita kena hantar dalam Korea, hantar kat DHL pula letak atas laut, letak atas kapal pula pergi jalan, berhenti dekat Suez Canal, traffic jam. Jadi cerita dia panjang. Nak sampaikan barang kita. Jadi bilakah peringkat yang kita kata jualan ini adalah jualan kita? Kenapa cikgu kena terangkan benda ni? Sebab kita takkan boleh buat proses ini, kita takkan boleh teruskan proses ini kalau kat sini dah pangkar dah. Kalau itu bukan pembelian kita. RM80,000 tadi tu bukan pembelian kita. Jadi kat sini semua dah tak ada dah. Faham tak? Dia takkan masuk proses tu. Kalau kita kata ini dah jadi pembelian kita, maksudnya semua proses ni dia akan trigger. Dia akan terus sampailah dia akan jatuh atas equation ni. Faham Ada soalan? Faham cikgu. Okay. Tak ada. Yang kedua pula dia tanya, okey, dia kata betul RM80,000 ni kita, jadi nak nilaikan macam mana? So dia kata valuation, kita nak nilai. Nilai ni valuation lah, penilaian. Kita nak buat penilaian ni macam mana? So penilaian ni dia kata kena letak mata wang. Kita kena letak monetary. Kita tak boleh penilaian kita berdasarkan emoji. Contohnya. Sekarang ni kan orang hantar kan bagi stiker kan. Tak boleh. Stiker-stiker ke emoji ke apa benda yang apa-apa sajalah. Yang tweet ke, like ke, semua tak boleh. Dia adalah whatever being measured in monetary. Hanya benda yang bergantung dengan nilaian duit sahaja.
boleh dikira sehingga masuk proses. Kalau benda yang tak boleh dinilai dengan duit, walaupun pembelian berlaku, tapi tak ada nilai duit, kita tak boleh masuk dalam proses. Faham? Faham So, bila kita nilaikan duit, dia ada dalam dunia ni ada dua sistem je. Satu adalah harga kita beli. Dia panggil harga, satu adalah harga kita beli. Ini exchange price. Satu harga kita beli, dia panggil cost price. Satu lagi adalah harga semasa. Ini antara dua pilihan ni bergantung kepada beberapa syarat. Nanti cikgu akan terangkan kemudian, bukan sekarang. Okey, sama ada kita nak pilih nilai semasa ataupun harga kos pembelian. Contoh, cikgu bagi contoh dulu Cikgu beli kereta. Murid-murid tahu ke cikgu pakai kereta apa? Tak tahu. Cikgu pakai SUV. Tak tahu. Tak tahu, tak apalah, jangan tahu lah. Cikgu pakai kereta SUV warna merah. Nanti carilah kereta SUV warna merah. Tunggu depan sekolah. Okey, cikgu beli kereta 100, katakan 120,000. Pada tahun 2016 contohnya. Sekarang ni pada tahun 2022, kalau ikut sistem kos ni, dia akan laporkan dalam aset cikgu. Ni kan aset kan? Dia akan laporkan sebanyak 120,000. Sebab dia adalah harga pembelian. Sebab apa cikgu kata macam tu? Sebab dokumen yang dikeluarkan oleh pengeluar kereta masa cikgu beli tu, dokumen tu dah bagi tahu kat sini 120,000. Jadi cikgu tak ada dokumen lain yang mengatakan nilai kereta ni. Jadi cikgu terpaksa berpegang dengan harga 120,000. Walaupun kalau sebenarnya rasanya tepat tak kalau cikgu melaporkan aset nilai ataupun aset cikgu bernilai 120,000 pada tahun 2022. Tepat tak laporan ni? Cikgu beli pada tahun 2016. Nilai kereta meningkat sepanjang tahun ke, menurun sepanjang tahun tu ke, ataupun sama sepanjang tahun? Meningkat. Oh, kereta apa tu? Kereta antik yang meningkat. Kereta kalau beli 120,000, kita bawa keluar reverse daripada dia punya showroom je, harga dia jatuh 20,000 dah. Baru reverse pun, belum masuk gear 1. Dia macam ni. Nilai kereta akan turun je ni. Dia bila masa bertambah, nilai akan berturun. Okay? So, sebabkan adalah sistem ni tak membenarkan kita melaporkan sesuatu yang tak ada dokumen. Jadi disebabkan tu kita terpaksa berpegang pada kos. Dan satu lagi cara, kalaulah ada dokumen yang boleh diperoleh daripada, biasanya dipanggil adjuster lah. Adjuster ataupun valuer, atau ada sesiapa yang boleh menilai aset. Orang yang berkelayakan untuk nilai aset, dan dia akan guna nilaian ni. Sebab cerita accounting ni, dia nak cerita yang benar. Dia tak nak melebih-lebih dalam bercerita ni. Dia nak bagi tahu pada orang yang baca nanti, laporan-laporan yang sebanyak mana kebenaran tu ada, sebanyak tu dia nak cerita. Jadi kalaulah kita kata 120,000 beli pada tahun 2016, sekarang harga kereta cikgu lebih kurang dalam 50,000 je rasanya. Tapi ini nilaian semasa. Kalau ikut nilaian ni, dia dipanggil fair value. Tapi kalau ikut harga 120,000, dipanggil cost principal. Faham Faham. Okey. Yang ketiga, ini yang cerita paling mutamat lah. Kalau kita habis ni, kita boleh balik lah. Tak boleh balik kan, you all dah sampai rumah dah. Okey, kita nak classify. Mengclassify ni yang modul 2, chapter 2 ni cerita ni. Kan tajuk dia chapter 2 tu, klasifikasi account. Klasifikasi ni, assigning. Inilah kerja yang you all kena tahu macam nak buat. Assigning. Maksudnya kita sekarang ni, kita ada banyak, macam kalau kita kata
apa ni? Ni kira macam jalan raya kan. Kan banyak kereta kan, banyak kereta atas jalan kan. Betul tak? Sekarang ni kan banyak kereta atas jalan. Jadi bila ada kereta dia akan masuk simpang depan ni. Ada kereta akan masuk simpang depan satu lagi. Ada kereta akan masuk simpang satu lagi. Ada kereta tak masuk simpang dia terus je. Betul tak? Betul je. Jadi dalam konteks account pun sama juga. Dia akan ada benda-benda transaksi yang akan masuk duduk sini. Ada transaksi A ni akan pergi sini. Ada yang B ni akan keluar kat sini. So kita yang kena decide sama ada dia keluar kat mana. Jadi kalau nak decide dia keluar kat mana, bergantung kepada siapa orang tu. Siapa yang kita tengah bercakap. Adakah dia adalah digelar sebagai aset? Adakah dia digelar sebagai liability? Adakah dia digelar sebagai equity? Antara tiga benda ni, dia ni digelar apa? Kalau dia gelar aset, kita kena kumpulkan dia kat kawan-kawan dia je. Kalau dia adalah liability, kita kumpulkan dia kat liability saja. Kalau dia ada equity, kita kumpulkan dia antara equity saja. Tapi kok mana pun, dia tak boleh ada kereta tertinggal atas highway ni. Dia tak boleh. Dia kena, semua orang kena exit highway ni. Dia faham? Faham ke? Siapa nak Spotify tu? Okay. Alright, boleh faham Jadi antara lazimnya dia punya exit dia adalah asset, liability dan equity. Okay? Asset, liability, equity. Ini adalah exit bagi keseluruhan transaksi. Jadi kalau kita cerita balik kita punya diagram tadi ni, daripada transaction yang kita kenal pasti sebagai economic event, kita dah kenal dia, kita dah letak harga dia, kita kena classifykan dia. Sama ada dia jatuh under asset, ataupun liability, ataupun equity. Dia mesti antara tiga ni. Dia tak boleh 4, dia tak boleh 5, tak boleh 10, tak boleh 20. Tak boleh. Dia antara tiga ni saja. Okey? Jadi cikgu nak terangkan apa sahaja diklasifikasikan sebagai aset, Okey. apa yang diklasifikasikan sebagai liability dan equity. Boleh? Boleh cikgu terangkan kan? Boleh. Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Ada ego. Tak ada. Aiman, Amir, Lash, Tak ada ego. Tak ada. tak ada. Cikgu tanya boleh? Katakan cikgu mempunyai hutang dengan syarikat lah bukan cikgu Katakan syarikat berhutang dengan orang bernama Ahmad sebanyak 5,000. Dia berhutang. Jadi berhutang tu duduk mana? Najia kata liability. Duduk mana macam ni ego? Oh, Dia duduk antara tiga ni, dia duduk mana? kalau berhutang. Kalau berhutang dia duduk dekat liability. Liability, okay, betul. Alright. So sekarang ni kita kena peringkat pertama ni kita kena tahu siapa dia ni. Apakah jenis-jenis kuncu-kuncu yang dia akan ambil? Apakah jenis-jenis orang yang akan masuk geng dia ni? Alright. Apakah jenis orang yang akan masuk sini? Dan apakah jenis orang yang akan masuk sini? Alright. Secara umumnya, dia kata prinsip ini menerangkan satu fundamental yang jelas bahawa apa saja yang dimiliki oleh perniagaan, apa saja pemilikan, right? Pemilikan oleh sesebuah perniagaan
adalah berpunca daripada pinjaman atau modal. Apa sahaja pemilikan yang hadir dalam perniagaan, pemilikan yang hadir berpunca daripada sama ada benda tu dipinjam baru dia hadir ataupun disumbangkan baru dia hadir. Logik tak? Adik-adik, logik tak? Ha? Logik tak? Equation ni logik tak? Hari ni? Hari ni tak cakap Ya, cikgu boleh ulang balik cikgu. Apa sahaja yang pemilikan yang hadir dalam perniagaan berpunca sama ada daripada pinjaman tu menyebabkan benda tu hadir ataupun sumbangan berbentuk modal oleh pemilik yang menyebabkan benda tu hadir. Contoh? Okey, kata Syakir. Kau pergi sekolah macam mana? Apa? Kau pergi sekolah macam mana? Naik kereta. Naik kereta. Okey. Okey, Syakir masuk kelas tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Cikgu pun panggil. Okey, cikgu panggil. Syakir. Ni speaker dia. Syakir kan. Dia panggil. So, Syakir hadir. Hadir kan? Hadir. Hadir, bila Syakir hadir, punca kehadiran ni disebabkan oleh mak ayah hantar kot. Betul tak? Betul. Parents lah Parents send. Ataupun kalau orang lain naik apa? Naik komuter ada kan? Naik train ada. Naik van. Ada lagi. Naik motor boleh, naik bas boleh. Sama ada parent hantar, naik bas, ataupun naik train. Right? Dia boleh banyak cara tak? Untuk seseorang pelajar hadir? Boleh. Boleh banyak cara kan? Tak terkira lah naik Grab. Jadi cerita dia, orang ni hadir tak? Hadir. Hadir. Macam mana dia hadir? Banyak cara lah. Faham tak? Sebab? Dalam perniagaan, kehadiran sesebuah benda dalam perniagaan, dia punya punca dia dua je. Dia tak macam Syakir. Dia punya kehadiran tu disebabkan oleh dua faktor je. Sama ada benda tu dipinjam supaya hadir ataupun disumbangkan supaya hadir. Faham. Cikgu bagi contoh Cikgu ada kereta. Syarikat membeli kereta. Jadi aset tu kereta lah. Lori lah Lori. Berharga RM100,000. Jadi, bila cikgu tanya, macam mana lori ni boleh ada kat sini? Lepas tu, dokumen asas memberitahu pemilik tu dia sumbangkan RM20,000 duit dia sendiri. Dan RM80,000 dipinjamkan ataupun dibiayai oleh public bank. Jadi, dia kat sini, bank akan jadi RM80,000. Modal yang disumbangkan oleh pemilik sumbangan RM20,000. Jadi, macam mana RM100,000 boleh hadir? Sebab RM80,000 pinjam kat bank, RM20,000 disumbangkan oleh pemilik. Tambahkan. Tambahkan. Dia tambah ni supaya dia punca tu di antara dua. Tadi kan orang naik boleh hantar naik kereta terbang, naik kereta terbang pergi KJV tu. Bukan main ni. Kan?
Ke naik kapal terbang ke, naik helikopter ke, naik train ke, naik bas ke, kan banyak cara. Tapi dalam perniagaan, dua je cara dia. Satu, dua. Okey, Amir, boleh tak cikgu tukar sini? Cikgu pinjam 70,000 je. Bank kata, lori ni kita pinjam 70,000 je. Owner tu pula kata, kita orang sumbang 20,000 je. Tapi nilai lori 100,000. Boleh ke tak boleh? Macam mana, Amir? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Benda ni tak sama. Sebab Sebab apa, Amir? sama tu. Cikgu dah cakap, kau cakap balik Alright, ada siapa nak pergi tandas? Sekali. Apa dia? Ada Okay. orang nak tandas ke? Tak ada. Sekali. Lagi sekali? Lagi sekali apa? Ulang balik ni. Soalan cikgu tadi. Cikgu bagi tahu syarikat mempunyai nilai aset sebanyak 100,000. Kehadiran aset ni boleh jadi berpunca daripada dua. Sama ada duit itu dipinjam ataupun modal Apa dia? itu dipinjamkan ataupun disumbangkan. Sama ada dipinjamkan atau disumbangkan. Ni dipinjamkan. Jadi kalaulah nilai lori cikgu tu 100,000, cikgu kena tahu berapa banyak duit daripada ini dipinjamkan. Jadi dipinjamkan, cek dengan bank, dia kata 80,000 pinjam. Okey, kalau 80,000 pinjam, tak payahlah tanya disumbangkan berapa. Mestilah automatik jadi 20,000 sebab nilai dia kena sentiasa sama. Betul. Kalaulah cikgu kata lori cikgu 150,000, pinjam 100,000. Janganlah angkat tangan tanya, cikgu berapa banyak pula disumbangkan? Oi, soalan maut tu. Faham tak? 150,000 dipinjamkan 100,000. Janganlah tanya yang ni berapa. Betul tak? 50,000. 50,000 lah. Mesti 50,000 punya. Sebab dia persamaan ni akan memastikan benda yang hadir adalah berpunca daripada dua pihak sahaja. Ataupun cikgu tukar. 150,000 nilai lori bersamaan dengan cikgu tak beritahu. Lepas tu disumbangkan 30,000. Berapakah nilai ni? Berapa? Jangan guna kalkulator. Congak. Takkanlah benda ni nak kena. Congak. 150,000, 30,000. 120,000. 120,000 kawan-kawan. Tak kisahlah siapa cakap dulu. Tapi congak je lah, jangan ambil kita buat mali company. Okay? Boleh? Boleh faham tak? Hari ni faham tak? Hari ni cakap apa? Hari ni cakap liability. Oh tadi. Orang cakap, boleh faham tak liability cikgu? Saya kelakar. Okay. Cikgu bagi satu contoh. Boleh tu. Alright. Cikgu bagi contoh lain. Cikgu beli lori. Masih lagi beli lori. Tak kerja lain tu. Beli lori. Menggunakan guna tunai
tunai perniagaan sebanyak 30,000. Nilai lori adalah 100,000. Ada pula. Macam tak betul je. Okey. Tak. Cikgu beli lori 100,000 menggunakan tunai perniagaan. Tak ada 30,000, tak ada. Ni tak ada. Cikgu beli lori. Tadi cikgu kata aset hadir melalui dua punca. Sama ada dipinjamkan atau disumbangkan. Sekarang pula cikgu kata cikgu ada lori, cikgu beli lori. Tapi tak guna duit pinjam, tak guna duit sumbang. Guna duit sendiri je, duit perniagaan je. Macam mana pula tu? Dia tak ada hutang lah. Ada hutang tak? Rumah hutang ni ada tak? Dalam segmen dipinjamkan ni ada tak nilai? Tak ada. Hajiah kata tak ada. Online cakap apa? Beli lori. Tapi guna duit perniagaan. Tak ada juga ego. Tak ada efek kan? Maksudnya kosong lah. Dia tak dipinjamkan. Ada tak modal-modal yang disumbangkan untuk beli lori? Tak, ada ego. Modal di kat sini, dia guna tunai perniagaan, bukannya tunai pemilik perniagaan. Jawapan dia tak ada. Ini hanya kita isi kat sini. Kita hanya isi kat sini ni, kalaulah pemilik perniagaan memberi sumbang. Pemilik dia ada owner dia. Ni owner. Ini orang bank atau pemberi. Pemilik sahaja yang boleh sumbangkan. Kalau orang lain nak sumbang semua tak masuk. Dia pemilik sahaja sumbang masuk. Okey. Ini punca dia daripada kalau pinjam biasanya liability lah. Kalau tak liability pinjaman daripada dipanggil apa? Yang bahaya tu alung pinjaman daripada alung. Itu boleh lah pinjaman tu. Semua jenis pinjaman boleh lah. Alung. Alung boleh. Dalam kes ni yang unik sikit ni, dia akan jadi tiada perubahan di rumah pinjaman, tiada perubahan di rumah pemilik. Yang ada perubahan adalah nilai tunai dia akan jatuh merudum sebanyak 100,000 dan akan lori ni, aset baru ni, lori akan meningkat sebanyak 100,000. Jadi, lori meningkat 100,000, tunai menurun 100,000, kesan naik dan turun di dua orang ni menyebabkan kosong. Tak ada kesan. Sebab seorang meningkat, seorang menurun. Persamaan akaun masih lagi dapat dikekalkan. Sebab kosong bersamaan dengan kosong tambah kosong, jadinya sama. Boleh faham? Faham ego. Faham. Faham. Okey, seorang dah faham, yang lain? Tak faham lagi Okay. Faham sikit. Faham sikit. Okey, tak kisah. Faham sikit pun boleh, tak faham pun tak apa. Tapi cikgu nak bagi tahu, sebenarnya bila kita buat 3 rumah kat sini ni, kan, ini rumah aset. Ini rumah aset. Ini adalah rumah pinjam. Dan ini adalah rumah equity.
Ini akan jadi, dia akan ada macam ni, pattern lah kalau cikgu nak cerita pattern. Pattern pertama, ini meningkat disebabkan ini meningkat, ini meningkat. Pinjam, ini yang macam case lori tadi tu. Pattern pertama. Pattern kedua, ini menurun disebabkan kita bayar hutang. Ini tak ada perbezaan. Pattern ketiga, ini meningkat, ini menurun, ini tak ada kesan, ini pun tak ada kesan. Pattern keempat, macam mana boleh buat lagi? Ini dah meningkat, ini dah menurun. Ini meningkat disebabkan oleh modal yang disumbangkan sahaja oleh pemilik. Jadi ada 4 cerita sahaja. Sama ada aset meningkat disebabkan pinjaman dan modal datang serentak. Aset meningkat ataupun aset menurun sebab pembayaran dibuat kepada bank tanpa melibatkan modal pemilik. Aset meningkat dan menurun, macam contoh beli lori, bayar pakai duit tunai pinjaman, tidak melibatkan pinjaman, tidak melibatkan modal. Aset meningkat disebabkan oleh modal yang disumbangkan oleh pemilik. Kelima pun boleh kalau nak buat. Kelima, aset menurun disebabkan oleh modal dikeluarkan. Okey, cikgu nak tanya soalan boleh tak? Boleh ke? Okey, siapa nak cerita pada cikgu yang pertama ni? Apa cerita yang pertama tu? Ni tak bergerak. Yang bentuk macam topi tu benda yang tak bergerak tak terkesan. Cerita macam pertama. Yang first tu, bila sesebuah aset meningkat, ia disebabkan daripada pinjaman dan equity yang meningkat juga. Okey, betul. Alright, pandai. Ni siapa ni? Syakir. Okey, terima kasih Syakir. Daniel? Daniel Syakir sama ke? Tak sama kan? Daniel? Lain. Nombor 2? Daniel yang datang untuk menceriakan kelas hari ni. Daniel nombor 2? Buat cerita. Daniel tak ada Ada tu. Ada Dari mana? Dia punya mic rosak. Pun sama, mic rosak. Okey. Mic rosak. Okey, siapa yang nak try? Hari ni nak try? Tulislah kat situ. Atau buat voice recording hantar kat. Kita boleh play kan suara dia. Hari ni nombor 2. Cikgu, yang nombor 2 tu aset dia menurun Betul. Nombor 2 tu aset dia menurun Betul. Oh, okey. Jadi? Nak try ke? Tak apa. Tak nak try pula. Lash, you want to try pun boleh. Nak jawab boleh ke? Dia dah live dah. Okay. Tak ada dah Tak apa. Cikgu nombor 2 tu kan? Nombor 2. Cubalah. Cuba try. Apabila
Apa dia? Apabila? Nombor 2 macam mana? Nanti periksa modul 1, modul 2. Cikgu dengar aku. Objektif. Tapi kalau bahagian B tu masuk yang ni. Macam mana? Nombor 2 macam mana? Najah try. Cikgu dengar aku. Dengar. Perkataan yang kau cakap cikgu dengar je aku. Apabila aset menurun, Okay. dia ikut aset menurun, bila pinjaman menurun, dan equity tidak berubah. Okey, kita tak berubah. Okey, betul Cikgu tengah fokus kat sini kan. Ini cerita dia adalah nilai duit perniagaan digunakan untuk membayar hutang. Bila kita bayar Okey. hutang, dia menurun. Kita mengambil hutang, dia meningkat. Dan bila tidak ada berkaitan dengan equity pemilik, dia akan sama. So, equation ni dia akan sama juga. Dia akan sama. Yang penting equation kena sama. Okay. Oh, ni nak hadam ni makan masa sikit Sikit je. Senang je. Once kau dah hafal benda ni dah. Ini kena hafal. Betul juga. Betul. Ni kena hafal. Kalau tak hafal dia tak ingat. Boleh? Kita hafal je semua ni. Kalau Boleh aku. cerita Boleh. Kalau cerita macam ni, yang ni semua cikgu padamkan yang tanda right. Okey, sekarang ni dia ada 4 pattern ni kan, 4 pattern ni. Okey. Ini cerita dia apa? Nombor 3 ni. Nombor 3 ni cikgu menggunakan duit perniagaan untuk membeli aset. Jadi membeli aset meningkat, guna duit perniagaan untuk membayar aset menurun kan. Jadi ni buat pembayaran, ini membuat belian. Ini bayar dia turun. Yang ni pun bayar pada penghutang. Jadi kalau orang yang bagi pinjam kat kita, kita bayar kat dia. Ini kita pinjam, dia meningkat. Ini aset meningkat. Bayar, kita terima aset lah. Terima aset. Bila terima aset, dia meningkat. Bila kita pinjam, kita meningkat. Kita sumbang, dia meningkat. Bila kita bayar, dia menurun. Pinjaman menurun, modal tak ada kaitan. Ataupun kita terima aset. Tak boleh tulis pula. Kenapa tak boleh tulis. Nak jihad lah ni, dia pergi tekan pula. Dia pergi tekan pula, mouse patut lah. Terima dan bayar pada masa yang sama. Ni tak ada kaitan, ni tak ada kaitan. Ini terima aset melalui sumbangan. Okey, yang ni Kalau bayar dia menurun cikgu. Kalau bayar aset mesti menurun. Pinjaman pun sama. Kalau bayar mesti menurun. Jadi ini dia tak panggil bayar lah. Ini dipanggil ambil. Dia ni bahasa lain sikit. Ambil. Sebab dia owner kan. Dia tak boleh lah kita cakap kita bayar dia. Dia ambil lah, dia punya. Ni kan tu kan dia punya. Ni ambil. Kalau lah kita bayar, aset kita menurun, siapa yang dapat? Kalau owner yang dapat, ambilan lah. Ambilan ni dia akan mengurangkan modal dia. Ada siapa-siapa boleh buat lagu tak? Buat lagu. Tersumbang. Buat lagu. Kod-kod lah boleh buat lagu, boleh hafal benda ni. Tak boleh buat lagu Tak boleh aku. Tak boleh. Aduh.
Itulah. Buat lagu je. Buatlah lagu. Senang sikit hafal. Terima, bayar. Najah buat lagu Najah. Tak, dia pun tak tahu juga. Tak apalah. Kita tak payah buat lagu lah. Kita ingat je lah benda ni. Ha? Sumbang. Sini tak boleh. Okay. Adalah tidak keterlaluan kalau cikgu cakap semua transaksi akaun yang korang akan jumpa kat atas ni tadi, yang tadi ni, yang kata satu economic event tadi ni, cerita dia sekitar 5 pattern tadi tu. Agak tidak keterlaluan lah. Semua benda ni, 5 ni je. Kalau kau hafal 5 ni, selamat lah. Bagi campak apa pun tahu. Macam mana nak hafal lah? Syakir? Bagi idea sikit. Buat Screenshot. Screenshot. Oh, IT betul lah kau ni. Hafal bukannya kena suruh simpan dalam komputer. Okay. Jom kita cuba apa yang kita hafal tu jadi tak? Nak tidur dah kan korang kan? Okay. Belum ya. Belum. Cikgu bagi satu soalan Cikgu nak ambil soalan-soalan mudah-mudah je. Kalau nak mudah yang tak ada benda pun. Kejap. Oh, dah habis dah. Okey lah. Sini. Okey, korang tengok ni Bagi tahu kat cikgu, dia jatuh pattern nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5. Boleh Bagi tahu kat cikgu. Okey. Dia mulakan perniagaan. Tony Ross, dia membuat pendaftaran perniagaan. Dia invest duit dia, Tony Ross ni, dia invest duit dia 40,000. Dia sumbang 40,000 dalam syarikat bernama Creative Design Incorporation. 40,000 ni dia adalah modal. Sekarang berhenti kat sini. Ni modal Common stock ni adalah saham lah. Yang ni semua tak payah risaulah dia perkataannya. Cerita dia, Tony Ross ni, makcik Tony Ross memberi 40,000 duit tunai ke dalam syarikat Creative Design. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia masuk kategori 1, 2, 3, 4, 5. Najah kata 4. Siapa lagi? Satu. Satu juga sebab dia tambah tu. Tambah tu dia makin menambah. Macam mana? Yang satu. Dia kata 1. Kenapa 1? Sebab apa, Tony Ross ni menambah 40,000 dalam dia punya company. So dia punya company punya liability dengan equity juga sebab itu dia menambah. Okey, nombor 1 tu tengok ada tak pinjaman? Okey, tak ada. Tak ada. Cerita kat sini ada pinjaman tak? Cerita sini. Tony Ross, dia cerita dia Tony Ross, makcik Tony Ross menubuhkan syarikat dengan membelanjakan atau melaburkan 40,000 duit dia ke dalam syarikat ni. Syarikat yang dia tubuhkan ni nama dia Creative Design. Sebagai pertukaran kepada pemilikan share sebanyak 40,000. Jadi, dia pinjam tak duit? Tak ada pinjaman tu. Jadi kita tengok balik siapa yang betul.
Pinjaman tak ada Dia invoice. Tiga-tiga saya rasa tiga. Tengok yang tak ada pinjaman. Tak ada kaitan dengan pinjaman ni. Ni tak ada kaitan dengan pinjaman. Ini tak ada kaitan dengan pinjaman. Ini tak boleh. Ini dua ni tak boleh sebab dia ada kaitan dengan pinjaman dia. Ini tak ada kaitan dengan pinjaman. Oh, dia ada yang keenam rupanya. Semua orang tak betul. Dia terima. Seronok kan kena dengan korang kan? Semua. Saja je kena dengan korang. Jadi dalam cerita tu, Tony Ross tu, dia terima duit. Syarikat terima duit. Bukan melalui pinjaman, tapi melalui sumbangan je. Tadi cikgu kata, terima ni. Ni ada lah nombor 4. Alamak, betul lah. Lupa lah. Saja je buat lawak malam-malam ni. Tak lawak. Pula dah. Ada nombor 4 ada. Sorry. Nombor 4 tu ada. Okay, cancel balik. Lawak jadi. Nombor 4. Nampak? Tengok nombor 4. Najia lah betulnya. Jadi insyaAllah boleh ambil duit raya kejap lagi. Terima duit. Tony Ross sumbangkan duit. Ni je. Dia tak ada kaitan dengan penjagaan. Dia nombor 4 ni. Boleh faham? Dia mesti jatuh salah satu ni. Dia takkan lari. Jangan risaulah. Kalau kau hafal ni, dia akan ikut ni je. Seluruh transaksi dunia ni duduk dalam ni je. Boleh Okay, cikgu tanya lagi soalan. Panas. Boleh go. Okay. Boleh orang nak tanya cikgu tanya soalan, cikgu pula tak jumpa soalan. Ke. Lupa. Tak nak lah. Taklah. Betul. Nanti. Okay. Macam tak best, dia tak beli aset. Purchase of an asset on credit. Okay. Dia menerima kelengkapan perabot. Pada 5 Julai, dia telah menerima kelengkapan pejabat yang telah diorder pada 2 Julai dengan invoice. Invoice ni, dia punya kata setentang dia adalah tunai. Sama ada dia boleh beli tunai atau dia beli berhutang. Kalau dia beli berhutang, dipanggil invoice. Okay, siapa nak teka sekarang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dia beli kelengkapan perniagaan. Cikgu, receive office supply pinjaman ni kan? Receive ni diterima peralatan tu. Peralatan tu diterima. Peralatan kelengkapan perabot di semua ni diterima. Dan dia tak bayar pun orang. Bukan pinjaman ke? Apa dia? Dia tak bayar. Dia cerita ni dia tak bayar. Bila dia tak bayar, dia akan jatuh pattern mana tu? Cuba tengok. Beli barang secara hutang. Najia kata pattern nombor 2. Okay. Pattern nombor 2 bayar. Yelah, pattern nombor 2 bayar. Dia terima. Dia kat sini kena terima. Dia kena meningkat. Ibu punya pinjaman dia memang tapi dia Mana? Ni. Ini kalaulah dia beli barang tu, nilai barang tu disumbangkan oleh dua pihak. Satu sama dia dipinjam atau disumbangkan. Sekarang cerita dia, cikgu tambah nombor 6. Dia terima tapi yang ni dipinjamkan
Tak, dia pinjam kan. Ya, okey. Tapi kat sini tak ada perubahan. Yang ni tak ada kan pattern ni. Yang ni meningkat, ni meningkat. Ni tak ada perubahan. Jadi yang cerita tadi tu adalah nombor 6. Jadi nasib baik korang tak sempat teka. Kalau teka semua salah. Buat tak ada dalam kita punya carta. Rasa macam ni Ni kena hafal sikit dik. Semua ni kena hafal. Pattern-pattern ni kena hafal dulu. Boleh tak cikgu bagi masa korang hafal dulu? Kalau korang hafal ni, lepas ni cikgu tanya mesti laju. Daniel, cikgu tanya Boleh ke? Daniel? Daniel ada ke? Dah aku balik dah. Lost network lah. Tak ada internet. Sejak bila kita tak ada internet entah. Sekejap, belum tutup Aduh. Snap. Apa dia kata? Hilang. Betul. Kau ada pula internet? Dah tekan apa Oh. Mana available networks? Tak ada. So,